Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kali ni aku nak respon pasal video lebih perlih ni. Nama aku tak pasti tapi macam baru nak up. Gaya tu macam Mak Rizal juga, jenis bercakap tak tengok kiri kanan. Kalau gaya penyampaian tu nampak dia ni tiru cara Ustaz Syamsuri Ahmad. Jadi dalam video tu dia petik satu ayat Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 44. Dia kata ayat ini memberi amaran kepada orang yang sapu muka lepas sembahyang, baca istighfar panjang, dan orang yang kata Allah ada tanpa bertempat. Jom tengok video dia dulu. Link video penuh aku letak kat bawah. Minggu depan kau terlupa, nanti mati tak dan nak cerita. Tak dan nak memberikan ancaman kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan rasa gerun. Nak sapu muka lepas sembahyang tu, tuan-tuan akan rasa ketak tangan nak angkat ni. Nak angkat tepuk daripada kepala turun. Tuan-tuan akan ketak tangan nak angkat tu. Sebab ada satu lagi ancaman. Balik buka belek surah Ibrahim ayat 44. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Ibrahim ayat 44. Ingat, dengar baik-baik tuan-tuan. Buka hati. Lemparkan segala bentuk kekusutan, dengki, dendam, kesumat dan sebagainya. Ambil ini langsung dengan dengar saya cakap. Dengar ini langsung macam duk dengar perintah daripada Allah. Allah mengatakan, berikanlah amaran wahai Muhammad kepada manusia yang ingkar itu. Jangan mereka lupa akan hari kiamat yang ada padanya golongan manusia yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata dekat Nabi kita, Allah kata dekat Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad, bagi tahu kepada manusia, ingat, jangan lupa besok ada hari akhirat. Di akhirat kelak bukan semua bahagia. Di akhirat kelak pasti akan ada yang diazab oleh Allah. Kerana pada saat itu orang-orang yang berlaku zalim akan merayu dan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke atas dunia dan berikanlah tempoh kepada kami hingga kami tempoh kepada kami satu bentuk masa yang singkat supaya kami dapat menyahut seruanmu ya Allah, untuk kami mengesakanmu dan mentaatimu, untuk kami menuruti agama yang disampaikan oleh Rasul kami. Berat tuan. Di akhirat besok kita yang nak diazab di atas satu perkara yang kita rasa remeh. Takkan nak masuk neraka kerana a'udzubillah sebelum solat. Jangan main-main tuan-tuan. Ini agama tuan-tuan. Takkan nak masuk neraka kerana sapu muka lepas sembahyang. Takkan nak masuk neraka kerana kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 3 kali. Tak kata astagfirullah sahaja. Jangan sombong tuan-tuan. Jangan angkuh. Takut tuan-tuan, takut esok yang nak diazab akan kata dekat Tuhan, Rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka. Ya Allah, kembalikanlah kami atas muka bumi sat untuk kamu pastikan kami memang benar-benar ingin mentaati dan mengesakanmu ya Allah. Mengesakan Allah yang macam mana? Mengesakan Allah dalam bentuk yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Allah kata sifat dia beristiwa di atas arash. Ya, kita nak mengesakan Allah dengan sifat istiwa di atas arash. Allah mengatakan tangan dia di atas tangan mereka. Ya, kita nak mengesakan Allah dengan sifat tangan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani, dan kedua-dua belah tangannya yang terbentang. Kita nak mengesakan Allah dengan sifat kedua-dua belah tangannya yang terbentang. Tuhan mengatakan dalam suratul Qamar, tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir. Bahtera Nabi Allah Nuh itu berjalan di bawah pandangan mata kami. A'yun, mata. Kita akan mengesakan Allah dengan sifat mata yang ada pada Allah. Atas muka bumi kita boleh kempen. Atas muka bumi kemarin dulu di Putrajaya berselawat ke apa, ada satu orang ustaz bercakap, tuan-tuan jauhilah orang yang mengatakan Tuhan di langit. Tuhan jauhilah orang kabilah, geng yang mengatakan Tuhan ada tangan.
Tuan-tuan jauhilah orang-orang yang mengatakan Tuhan ada tempat. Tuan-tuan jauhilah yang mengatakan orang yang mengatakan Tuhan ada mata. Tuan-tuan dia kata Allah wujud tak bertempat. Tu dia ada bersahut. Dia ulang 3 kali. Allah ada tanpa tempat atas muka bumi. Kita boleh bangga dengan followers yang akan menjahanamkan kita. Besok kita akan minta dekat Tuhan, ya Allah, kembalikanlah kami ke atas muka bumimu untuk kami mengesakanmu, ya Allah, bahawa engkau memang memiliki sifat beristiwa di atas aras sebagaimana yang telah engkau sebut di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baik, mafhum ayat tersebut ialah tentang orang kafir yang akan disiksa. Maka orang-orang kafir ni pun memohon kepada Allah supaya mereka dikembalikan ke dunia untuk beriman kepada Allah dan mengikut rasul-rasul mereka. Jadi lebih perlih ni seolah-olah menjadikan ayat ini sebagai amalan kepada orang yang sapu muka selepas solat, orang yang beristighfar panjang selepas solat, dan orang yang kata Allah ada tanpa bertempat. Dia buat lawak boleh, layaklah dia ni jadi ma'rizal junior. Betul ke amalan-amalan tersebut dikenakan amaran? Jika dikenakan amaran, sudah tentulah amalan-amalan tersebut amalan yang mungkar. Jadi aku akan kongsikan pandangan ulama-ulama muktabar tentang amalan-amalan tersebut. Pertama, tentang sapu muka selepas solat. Amalan ini disebut di dalam kitab-kitab ulama mazhab Asy-Syafi'i, antaranya kitab Al-Azkar halaman nombor 193 oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, daripada Ibnu Sunni, daripada Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dan kemudian dalam kitab I'anatul Talibin, jilid 1 muka surat 215 oleh Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati rahimahullahu taala, daripada Ibnu Sunni. Setelahnya kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 99 oleh Syekh Abdul Rahman Ba'lawi, daripada Ibnu Mansur. Disebutkan dalam kitab tersebut bahawa apabila seseorang itu selesai solat, disunatkan baginya untuk menyapu dahi dan wajahnya sambil membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Pun begitu, dalam masalah ini ada khilaf. Jadi tak kalah amalkan benda yang khilaf akan masuk neraka. Kedua, pasal istighfar panjang lepas solat. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wahabi kata kena istighfar pendek saja. Ada riwayat daripada Muslim, daripada Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara salasan. Maksudnya, dahulunya Rasulullah SAW apabila berpaling atau selesai di solat, baginda akan beristighfar 3 kali. Jadi dalam hadis tersebut hanya dikhabarkan Nabi beristighfar selepas solat, tetapi tidak disebutkan lafaz istighfar. Hanya lafaz istighfar ringkas tersebut datang daripada Imam Auza'i, bukan daripada Nabi. Lihat dalam syarah Muslim Imam Nawawi dalam bab istihbab zikir ba'da solah wa bayani sifatihi, hadis nombor 591. Dan kalaulah dalam hadis ada sebut secara terang lafaz pendek istighfar, maka boleh tak ditambah zikir tersebut? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari jilid 3 188, ketika mengulas hadis Bukhari nombor 799 jilid 2 muka surat 331 332, beliau membuat kesimpulan bahawa harus mencipta atau menokok tambah lafaz-lafaz zikir yang tidak pernah diriwayatkan di dalam hadis-hadis sahih, dengan syaratnya tidak bercanggah dengan lafaz zikir yang diriwayatkan. Ini kalau dengar budak Wahabi, dia kata mana boleh. Ini adalah pandangan ulama muktabar. Jangan kata ulama tak masuk pula. Kesimpulannya harus membaca istighfar pendek atau panjang selepas solat. Bila harus, tak kalah masuk neraka kalau diamalkan. Ketiga, pasal Allah ada tanpa bertempat. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kata Tuhan bertempat ni Wahabi Mujassimah ya. Ini dalil Allah ada tanpa bertempat. Yang pertama dari Quran. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Surah Asy-Syura 11. Mafhumnya, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah dari apa jua sudut sekalipun.
Yang kedua adalah hadis. Mafhumnya, Allah Ta'ala telah wujud pada azali dan tiada satu pun yang wujud selain Allah pada azali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Baihaqi. Dalil yang ketiga, dalil ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mafhumnya, telah bersepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa sesungguhnya Allah tidak diliputi oleh tempat dan juga tidak berlalu ke atasnya masa. Dinukilkan daripada Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Dalil keempat adalah akal. Sebagaimana sah pada akal kewujudan Allah sebelum penciptaan tempat-tempat dan arah-arah tanpa bertempat dan tanpa berarah. Begitu juga sah pada akal kewujudan Allah setelah penciptaan tempat dan arah tanpa bertempat dan tanpa berarah, kerana Allah tidak berubah. Yang kelima, telah berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, salah seorang ulama yang hidup pada kurun ketiga terawal. Beliau telah berkata, terjemahan dia, Maha suci Allah daripada mempunyai ukuran, batas-batas akhir dan sisi-sisi dan anggota-anggota badan yang besar dan anggota-anggota badan yang kecil. Dan Allah tidak diliputi oleh arah yang 6 sebagaimana makhluk ciptaannya. Boleh lihat kitab Aqidah Tahawiyah karangan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Baik. Keenam, Sayyidina Ali berkata, mafhumnya, Allah telah wujud pada azali, tidak bertempat, dan sekarang dia juga tidak bertempat seperti mana wujudnya pada azali. Riwayat daripada Abu Mansur Al-Baghdadi. Dan yang ketujuh, Al-Imam Mujtahid Abu Hanifah Nu'man As-Sabit berkata dalam kitabnya Fiqhul Absat, maksudnya Allah Ta'ala itu azali, sedangkan tempat tidak ada pun, masih belum wujud sebelum dia mencipta makhluk. Dan Allah Ta'ala itu ada azali dan suatu tempat pun tidak ada, dan suatu makhluk yang lain pun tidak ada, dan dia pencipta segala sesuatu. Banyak lagi dalil-dalil dan pandangan ulama' tentang masalah ni, tapi tak bolehlah nak buat semua kat sini. Jadi kalaulah i'tiqad Allah ada tanpa bertempat masuk neraka, maka ramailah ulama-ulama muktabar masuk neraka, termasuklah imam-imam mazhab. Yang keempat, benarkah Allah ada tangan, mata dan lain-lain anggota? Jadi aku kongsikan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, sebab Wahabi Salafi ni selalu nisbahkan mereka ni ikut Hanabilah. Imam Ahmad mengatakan, aku terjemah dia. Imam Ahmad berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai yadan, dan keduanya adalah sifat baginya dalam zatnya. Keduanya bukan organ tubuh, bukan susunan, bukan jisim ataupun jenis dari jisim, bukan kategori sesuatu yang boleh diukur, tersusun atau anggota tubuh. Yad itu tak boleh dikiaskan dengan apa pun, bukan siku, bukan lengan, dan bukan pula apa yang difahami dari kata yad secara umum, kecuali yang boleh adalah mengatakan apa yang diucapkan oleh Quran atau apa yang sahih dari hadis Rasulullah SAW. Tengok dalam kitab Al-Aqidah 104. Imam Ahmad menolak mengertikan kata yadullah sebagai organ tangan Allah, sebab organ adalah sesuatu yang dapat diukur dan disusun, sedangkan zat Allah bukanlah hal yang sedemikian. Di tempat lain, Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Hanabilah terkemuka di masanya, yakni Abu Fadl At-Tamimi, menegaskan tentang arti jisim yang ia tolak sebagaimana berikut. Aku terjemah. Sesungguhnya istilah-istilah itu diambil daripada peristilahan syariah dan peristilahan bahasa, sedangkan ahli bahasa meletakkan istilah ini, yakni jisim, untuk sesuatu yang punya panjang, lebar, tebal, susunan, bentuk dan rangkaian, sedangkan Allah berbeza dari semua itu. Maka dari itu, tidak boleh mengatakan bahawa Allah adalah jisim, sebab Allah tak punya makna jismiyah. Dan istilah itu juga tidak ada dalam istilah syariah, maka batal menyifati Allah dengan demikian. Yakni menyifatkan Allah Ta'ala dengan anggota jisim. Boleh tengok dalam kitab Abu Fadl At-Tamimi, dalam kitab I'tiqad Imam Al-Munabbal Ahmad bin Hanbal, muka surat 45. Kalau ayat tersebut memberi amalan kepada orang yang kata Allah suci daripada anggota tangan, Imam Ahmad akan masuk neraka dulu dah. Puak-puak Wahabi ni bebal dan keras kepala, bukan nak terima pandangan ulama-ulama muktabar. Bagi mereka lebih pelih inilah alim daripada imam-imam terdahulu. Mereka akan kata ulama tak maksum, tapi mereka lupa lebih pelih pun tak maksum. Nak fahamkan lembu mudah lagi daripada budak-budak Wahabi ni. Takat tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.